Dan kaedah yang berikutnya ialah, apa pun berlaku tuan-tuan dengan ketentuan Allah. Berhenti untuk kita tuding jari pada manusia. Ya benar, saya nampak macam dia buat, yang ni buat, betul. Tuan-tuan, kalau kita fikirkan manusia yang buat, kita akan terus kecewa dalam hidup. Lihatlah ia sebagai takdir Allah pada kita. Bahawa kalau Allah tidak izinkan, dia tidak berlaku pada saya. Sekalipun awak berkumpul semua untuk mendatangkan perkara ini pada saya. Sebab itu akidah ini yang Rasulullah SAW tanam kepada Abdullah bin Abbas. Wa'alam annal ummata law istama'at ala an yanfa'uka bi syai' lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak. Wa la in istama'u ala an yadurruka bi syai' lam yadurruka bi syai' illa ma qad katabahu Allahu 'alaika. Rufi'atil qalam wa jaffatis suhuf. Ketahuilah kalau seluruh umat ini berhimpun untuk beri manfaat kepada kamu, mereka tak boleh beri manfaat melainkan apa yang Allah telah izinkan, yang Allah tentukan, qada dan qadar Allah. Dan kalau mereka berhimpun pula untuk mendatangkan mudarat, mereka tidak mampu mendatangkan mudarat kepada kamu melainkan dengan sesuatu yang Allah izinkan. Maka telah terangkat pena, telah kering catatan. Maknanya takdir yang tak akan berubah. Tuan-tuan, kalau kita fikirkan sesuatu, selagi mana kita nampak sebabnya manusia, selagi itu kita tak jumpa jalan keluar. Allah nak ajar kita, apa pun berlaku, kita cuma perlu melihat dua sebab utama. Untuk kita nampak jalan keluar dalam musibah, pertama lihat sebabnya ialah sebab kita, dosa kita dan sebagainya, supaya kita baiki diri. Kerana melihat sebab orang tidak akan menguntungkan kita. Yang kedua, sebabnya ialah Allah menghendakinya. Kalau sekiranya dalam setiap kejadian dalam hidup kita, kita cuma melihat dua sebab ini, tuan-tuan akan bangun dan bangkit daripada lemah dan kecewa. Tuan-tuan akan nampak pengajaran, iktibar dan ilmunya, hikmahnya. Tapi selagi mana kita nampak apa pun berlaku kerana orang, kita buka kedai, tak laku, ni ustaz, ada orang dengki kat saya, dia sihirnya saya. Kita bina rumah tangga, tak bahagia ustaz, ni ada orang yang dia tak suka kat saya, dia sihir suami saya sampai suami saya tengok muka saya tak lawa. Saya pun tengok muka suami saya pun tak lawa. Lalu kita sentiasa sebut orang ni, orang tu. Saat saya dulu bukan tak cerdik, saya cerdik. Patutnya saya boleh masuk universiti, tapi ada seorang tu ustaz, dia buat macam ni, lalu saya tak masuk universiti. Tuan-tuan, bagaimana kita nampak orang lain, kita tak akan jumpa jalan keluar. Kita cuma menceritakan kesedihan dan memanjangkannya dalam hidup kita. Dan mengajak orang lain turut bersedih. Lalu untuk menuduh orang tu. Benar. Kita tak nafikan sebahagian kejadian berlaku kerana sebab-sebab manusia. Tetapi tuan-tuan, sebab-sebab utama diri kita sendiri. Sebab-sebab utama. Kan itu kita buka Al-Quran, waktu Allah menyebut tentang musibah yang berlaku, Allah pasti kata ini sebab kamu. Fabima kasabat aydikum. Kerana perbuatan kamu. Kerana perbuatan tangan kamu. Kemudian Allah nak beritahu, wa ma asabaka min musibatin faminallah. Dan sebab utama apa yang berlaku ini ialah ketentuan Allah. Supaya kita tahu Allah berkuasa atas diri kita dan kita memohon keampunan padanya, meminta, berdoa, meminta jalan keluar. Tentu kalau kita tahu sebabnya datang dari Allah, maka kita akan minta dengan Allah mana jalan keluarnya. Jadi waktu berlaku apa-apa dalam diri kita, jangan melihat manusia sebab utama. Kalau tuan-tuan melihat manusia sebab utama, ia tidak akan meredakan kesedihan kita.